Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami dari grup Q Kuantan bagi subjek JMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Muhammad Zailani bin Abdullah, nombor matriks 260689. Yang kedua, Aziz bin Yahya 265865. Yang ketiga, Muhammad Nasuha bin Muhammad Bozi 266070. Dan yang keempat, Muhammad Yasin bin Elias 266134. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Dasar Pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu zaman Muhyiddin Yassin. Sebagai pengenalan, pada suatu ketika dahulu, iaitu semasa pilihan raya umum yang ke-14, tumpuan dunia terarah kepada negara kita Malaysia kerana berlakunya peralihan kuasa politik di Malaysia yang menjadi fokus utama dalam pentadbiran negara. Pada masa itu, kemenangan Parti Pakatan Harapan atau PH yang dapat menumbangkan Parti Keramat, iaitu Barisan Nasional atau BN, semasa pilihan raya umum ke-14 telah mengubah sistem pentadbiran dan juga kepimpinan kerajaan Malaysia. Pada masa itu, Barisan Nasional sebenarnya telah memerintah Malaysia agak lama, iaitu bermula pada tahun 1955 sehingga tahun 2018. Dan juga dia sebenarnya kalahlah semasa pilihan raya umum ke-14 dengan majoriti dan juga kehilangan kerusi yang agak banyak. Kemenangan Pakatan Harapan atau PH ini sebenarnya disebabkan oleh PH dapat membongkar kes-kes penyelewengan yang membabitkan isu rasuah, penyelewengan dana awam dan bermacam-macam lagi isu. Parti PH ini juga sebenarnya dia dapat ataupun berjaya membentuk kerajaan baru dan juga menguasai Kabinet Kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada masa itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga merupakan individu ataupun Perdana Menteri yang menjadi Perdana Menteri Malaysia kali kedua. Semasa waktu tersebut, Kabinet PH sebenarnya tidak bertahan lama kerana pada awal pemerintahan PH ini terdapat banyak isu yang membelenggu negara kita dan pemerintahannya hanya bertahan selama 22 bulan sahaja sebelum ianya bertukar tangan kepada parti ataupun Gabungan Perikatan Nasional atau PN yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada masa itu, ketidaktentuan politik yang ditadbir oleh PH ini menjadi bualan hangat rakyat Malaysia lah, kerana dasar-dasar dan juga pembaharuan yang ingin dilakukan oleh PH ini tidak disenangi oleh kebanyakan rakyat di Malaysia. Justru itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri yang ke-8 dan juga dia menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Pada masa itu, dilihat Pakatan Harapan ini telah gagal dalam membawa agenda negara semasa menjadi kerajaan pada waktu tersebut. Itu saja saya rasa daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Aziz bin Yahya, nombor matrik 265865.
Saya akan menerangkan tajuk politik dan pentadbiran dengan tajuknya Dasar Pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, saya akan menerangkan gabungan penubuhan parti politik. Okey, tujuan dia perjuangan berorientasikan kepada perkara politik melalui pendekatan primordialisme dan instrumentalis. Okey, parti-parti komponen diharap berpeluang dalam bentuk satu gabungan dan kekuatan dalam penubuhan Parti Perikatan Nasional. Jentera pentadbiran kerajaan persekutuan dan negeri yang prihatin, cekap dan telus serta berintegriti menjadi asas jelas pada syarat utama pembentukan gabungan parti. Kestabilan kerajaan dalam menumpukan kesejahteraan rakyat melalui kehidupan yang harmoni menjadi matlamat kerajaan. Okey, di dalam konsep ni maknanya cuma ada 5 parti digabungkan untuk menjadikan satu parti Perikatan Nasional. Jadi maknanya semua parti-parti politik dalam 5 bahagian dia akan masuk sekali untuk menjadikan satu, untuk menjadikan lebih kukuh. Okey, antara yang gabungan parti politik dalam Perikatan Nasional adalah satu Parti Pribumi Bersatu, Parti Islam Malaysia PAS, Parti Gerakan Malaysia Gerakan, Parti Maju Sabah SABP dan Parti Solidariti Tanah Air KUSTA. Okey, gabungan penubuhan parti politik ni mampu mendominasi kepimpinan di bawah jentera kerajaan terbina hasil daripada pemufakatan di antara parti-parti. Memorandum Persamaan MOU Perikatan Nasional telah ditandatangani pada 17 Mei 2020 dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Islam Malaysia, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Solidariti Tanah Air KUSTA. Okey, penubuhan Perikatan Nasional dengan rasminya menjadi gabungan parti politik pada 7 Ogos 2020 dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong YDPA. Okey, Perikatan Nasional berganding bahu dengan parti-parti lain di bawah persepakatan bersama di antara Parti Barisan Nasional, APS, PBS dan Bebas. Kedah, Kelantan, Terengganu adalah bawah naungan Perikatan Nasional, manakala Perlis, Perak, Melaka, Johor dan Pahang bawah naungan Barisan BN. Gabungan ini paling berjaya dalam mentadbir dan melaksanakan agenda negara melalui sokongan penuh setiap ahli parti politik gabungan dan juga diterima oleh masyarakat. Okey, konsep kepimpinan dan agen kuasa, keyakinan gagasan Perikatan Nasional ini sebagai sebuah gabungan yang inklusif melalui gabungan ketua-ketua pemimpin parti yang saling membuka ruang dan peluang untuk menyuarakan pendapat dan cadangan. Pendapat dan cadangan bagi membawa jentera pemufakatan ini sering dengan agenda kerajaan dengan mengambil kira kehendak pelbagai kaum agama, menubuhkan majlis presiden di antara setiap parti gabungan untuk menyelaras barang keputusan yang dibincangkan. Tsunami politik melandaskan perubahan yang besar dan lengkap melalui hala tuju yang lebih dimutamakan di bawah naungan Perikatan Nasional. Okey, simpulannya kalau ikutnya parti ini digabung untuk membentuk satu parti Perikatan Pemufakatan Nasional agar pada masa itu agar rakyat Melayu dapat bersatu untuk kita mendominasi semua undian untuk kita melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasuha bin Muhammad Polzi, matrik number 266070. Okay, saya akan sambung pembentangan oleh Encik Aziz tadi. So saya akan ambil topik dasar pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. Okay, PN dia adalah bukan kerajaan yang dipilih oleh sebahagian ahli politik, tapi ialah kerajaan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Okay, prinsip perhati rakyat dia telah menjadi agenda utama kepada kelancaran jentera Perikatan Nasional iaitu PN. Okay. Boleh dilihat populariti PN pada masa itu semakin hari semakin meningkat kerana tabir urus yang boleh dikatakan berjaya dalam memerangi wabak COVID-19 pada bulan Mac 2020 sehingga berjaya menurunkan keberjangkitan orang-orang awam. So pada masa itu dasar kerajaan Perikatan Nasional adalah berteraskan kepada slogan kami adalah hamba rakyat. Pada masa itu setiap kementerian dan jabatan kerajaan telah diminta untuk mengemukakan setiap cadangan dan idea kepada kerajaan. Okay. So kita akan tengok keutamaan kerajaan di dalam agenda dasar yang merangkumi pelbagai aspek seperti berikut. Yang pertama ialah dengan memulihkan ekonomi dengan merapatkan
jurang yang kaya dan miskin serta meningkatkan tahap pendidikan negara. Selain itu, mereka juga membuat dasar untuk keseimbangan pembangunan yang diselaras di negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, memelihara prinsip patriotisme di setiap negeri-negeri Malaysia, dan mereka juga dilihat memperkukuh reformasi institusi kerajaan. So kita boleh tengok diorang mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi melalui intipati kewangan dan implikasi terhadap rakyat. Kalau yang kita boleh tengok yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional ialah Bantuan Perhatian Nasional BPN kepada golongan B40 dan M40, dan pengeluaran KWSP dikeluarkan secara bersasar. Anak-anak muda diberikan bantuan dan perhatian, allowance khas kepada wira dan wirawati negara ketika berdepan dengan COVID-19, dan selain itu terdapat juga pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat yang berjumlah 250 bilion. So kita tengok sumbangan semasa PN memerintah. Mereka telah memfokus dan mengekalkan negara sebagai antara negara yang terbaik dalam mengurus COVID-19. Selain itu, mereka juga dilihat mengutamakan elemen keselamatan rakyat Malaysia. Selain itu, dilihat mereka juga membuka peluang pekerjaan pada waktu dan selepas krisis COVID-19 pada ketika itu. Mereka juga menstabilkan kemelut politik negara dengan menangguhkan proses tarikh peralihan kuasa. Selain itu, hubungan diplomatik antara negara-negara juga dipulihkan oleh mereka. Dan jika dilihat pada ketika itu, kehidupan rakyat mereka lebih gembira ketika berada di bawah kerajaan Perikatan Nasional berbanding kerajaan Pakatan Harapan. So, dasar-dasar pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. So, pelaksanaan dasar yang menambah pengukuhan kerajaan Perikatan Nasional yang dilihat dapat melegakan hati masyarakat dan juga pelabur asing. Antara contoh-contoh dasar yang mereka lakukan ialah dasar kemakmuran bersama, dasar perpaduan negara, dan pelan tindakan perpaduan pada tahun 2030. So itu sebahagian daripada dasar-dasar pemerintahan semasa kerajaan Perikatan Nasional. So saya pas kepada rakan sekuliah saya untuk menyambung berkenaan pemerhatian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kerajaan Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor metrik 266134. Dengan ini meneruskan topik yang seterusnya, iaitu yang kelima, berkaitan elemen pemerhatian berkenaan kerajaan Perikatan Nasional melalui elemen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional. Meneruskan suatu pelaksanaan kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional yang membentuk karakter operasi pentadbiran kerajaan di dalam memperkasa perkhidmatan kepada rakyat ini sedikit sebanyak menyentuh beberapa elemen seperti berikut, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional. Poin pertama, melalui kekuatan. Kita menyentuh melalui agenda dan dasar yang merangkumi proses pemulihan ekonomi yang mana pembelaan kepada keperluan rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional dilihat terus mengukuhkan kestabilan politiknya melalui gabungan beberapa parti yang telah beralih sokongan daripada menyokong Pakatan Harapan yang membentuk Pakatan Pembangkang, dan Kerajaan Perikatan Nasional ini dengan kekuatannya melalui dasar yang cenderung membentuk gabungan yang menolak korupsi dan kleptokrat di dalam pentadbiran kerajaan.
dengan dasar-dasar melalui pakej rangsangan ekonomi yang dibentang melalui Belanjawan 2021 melonjak harapan rakyat dan menaruh kepercayaan penuh ke atas pelaksanaan serta perancangan jangka pendek serta jangka panjang kerajaan pentadbiran ini untuk terus menyokong pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Menyentuh kelemahan sistem pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional ini, kita melihat tekanan yang diberikan oleh Pakatan Pembangkang melalui isu-isu rakyat yang ditimbulkan telah memberi impak kegusaran ketidakpercayaan rakyat di atas dasar dan perancangan kerajaan yang dilihat seakan-akan akan terus gagal. Mungkin dicanang dan dengan kitaran ekonomi Malaysia yang bergerak secara perlahan, pembangunan yang bergerak secara perlahan, keperluan hidup dilihat kurang dan diambil perhatian oleh kerajaan, akan menyebabkan isu ini akan menimbulkan satu polemik yang tidak sihat kepada pandangan kerajaan di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional ini. Kita melihat kepada kumpulan pendesak yang datang daripada Parti Pembangkang yang menjadikan rakyat seakan-akan tidak percaya, meskipun soal kredibiliti dan kewibawaan pada awalnya oleh barisan Kerajaan Perikatan Nasional dihormati. Jika isu-isu yang menyentuh sensitiviti ini mendapat perhatian dan persepsi rakyat dilihat mungkin akan berubah-ubah, maka kerajaan ini kemungkinan besar di landasan yang sedikit goyah jika tidak barisan kabinet ini tidak membuat penjelasan kepada rakyat tentang perkara yang sebenar terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh kumpulan pendesak ini dengan dasar yang kerajaan umumkan demi keperluan hidup. Bagi elemen yang kita menyentuh pada elemen peluang yang berada di dalam kelompok Kerajaan Perikatan Nasional ini, peluang kita lihat melalui kestabilan tampuk pemerintahan pentadbiran kerajaan baru di Malaysia, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Kuasa dan dasar pergubalan di bawah tangan mereka. Kini mereka melalui Kerajaan Perikatan Nasional inilah boleh merencana perjanjian baru melalui perancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang, serta menggubal terhadap beberapa dasar yang dilihat kurang memberi rangsangan untuk diperkasakan kembali, serta melalui sentuhan idea-idea baru daripada barisan kabinet kerajaan yang dipilih. Kita melihat kepada contoh, jika berlakunya isu banjir menjadi senario rintihan rakyat kebelakangan ini. Contohnya, kerajaan perlu segera menangani permasalahan dengan meluluskan dana yang lebih besar bagi menampung permasalahan, iaitu dari segi peparitan serta pembinaan tambatan banjir yang lebih ampuh untuk memberi peluang kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan Perikatan Nasional ini. Inilah peluang-peluang yang perlu dititik beratkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, diluluskan dengan kadar segera mengikut keperluan dan kewajaran yang dilihat perlu oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bagi elemen keempat, kita melihat pada sudut ancaman yang berlaku jika Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mengambil berat apabila barisan kerajaan melalui menteri-menteri yang dilantik tidak menjalankan keperluan dan perkhidmatan penyampaian kerajaan kepada rakyat. Ia akan menggugat kestabilan kepercayaan rakyat kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini. Dan dalam masa yang sama, kumpulan pendesak pembangkang yang mengeluarkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti permasalahan keperluan hidup rakyat, isu gaji, isu pekerja asing, isu jawatan kosong, serta menyentuh sensitiviti yang menimbulkan polemik yang tidak sihat. Kita ambil contoh tentang permasalahan yang sebelum ini, kebiaran bendera putih yang menjadi isu perhatian netizen di alam maya berkaitan kekurangan bekalan makanan pada sesebuah keluarga itu. Jika isu-isu seperti ini tidak diambil berat dan ia menimbulkan konflik berpanjangan dan tidak terkawal, kerajaan juga tidak mengambil langkah lebih efektif untuk merencana polemik yang tidak sihat yang ditimbulkan oleh konflik yang berlaku oleh rakyat, maka ancaman-ancaman seperti ini yang dilihat akan menggugat jentera barisan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional ini apabila rakyat sudah muak ataupun hilang percaya ke atas
dasar serta pelaksanaan yang wajar dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional ini adalah seperti kerajaan-kerajaan sebelum ini yang dilihat sambil lewa menangani permasalahan keperluan hidup rakyat. Berkisar kepada subtopik yang keenam, iaitu kesan ke atas dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Okey, kita melihat kepada kerancangan dasar yang telah dilaksanakan dengan menyentuh pelbagai sudut keperluan rakyat, membantu menggerakkan ekonomi Malaysia. Biarpun kita tengok kepada ekonomi dunia dilihat bergerak secara perlahan disebabkan kesan daripada COVID-19, maka komitmen kerajaan ini melalui pakej rangsangan ekonomi yang diperuntukkan sebanyak 250 bilion dapat disalurkan mengikut keperluan di kementerian yang terlibat agar pengurusan, penyampaian perkhidmatan kerajaan serta kelangsungan hidup rakyat sedikit sebanyak dapat dipenuhi. Contoh, kita ambil contoh pemberian suntikan vaksin kesihatan melalui dana yang dikeluarkan dan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan. Dengan pembelian vaksin ini melalui dana ini juga memberi kelegaan kepada rakyat bagi proses pengawalan COVID-19 yang terkesan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita ambil contoh tentang dana pengurusan kesihatan rakyat menjadi fokus utama sehingga Kerajaan Perikatan Nasional ini menjadi satu contoh pengurusan terbaik di dunia ketika negara diambang situasi wabak COVID-19. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dengan menutup pintu sepadan negara serta menghapis kehadiran pelancong asing dan juga pengurusan prosedur suntikan vaksin kepada rakyat, pengawasan data kesihatan rakyat diperhalusi dan diterjemahkan melalui media serta media sosial. Maka kita lihat dasar-dasar kerajaan ini juga membantu kepada kerancakan serta kepercayaan penuh Kerajaan Perikatan Nasional di mata rakyat. Melalui dasar pengurangan kebergantungan kerajaan kepada pekerja asing dengan operasi penghantaran pulang, parti dilihat lebih berjaya dan mengurangkan aduan rakyat terhadap konflik salah laku yang dilakukan oleh pekerja asing serta dapat menurunkan impak yang besar kepada kepercayaan rakyat kepada dasar-dasar yang kerajaan laksanakan. Maka impak terhadap dasar yang dilaksanakan ini mampu menyuntik kepercayaan rakyat terhadap kestabilan kerajaan ini di dalam memenuhi hak keperluan rakyat. Jika kita melihat kesan ini bukan dilihat kepada jangka masa pendek. Kesan dasar-dasar ini memberi kelangsungan hidup yang walaupun tidak 100% sempurna, tapi Kerajaan Perikatan Nasional ini membawa ke arah satu fokus rakyat didahulukan melalui sistem lengkap prosedur-prosedur kerajaan dari segi penyampaian, khidmat rakyat serta dana-dana yang diluluskan sepanjang belanjawan 2021. Itu sahaja daripada saya untuk papasan berkenaan kelemahan, kekuatan, ancaman serta peluang yang berada di dalam lingkup Kerajaan Perikatan Nasional. Begitu juga berkaitan kesan-kesan yang dapat dilaksanakan oleh apa yang telah dirancangkan dasar yang digubal oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, diharapkan apa yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya tadi dapat memberi sedikit info dan juga maklumat kepada semua. Kerajaan Perikatan Nasional atau PN ini telah mengambil langkah ataupun pendekatan melalui teras perlembagaan negara, iaitu perjuangan Melayu dan Bumi Putera itu bukan perjuangan kaum. Sebenarnya ialah perjuangan untuk bangsa Malaysia sendiri. Seterusnya, kepentingan kaum-kaum lain juga sebenarnya menjadi nadi utama kepada kepentingan Kerajaan Perikatan Nasional dengan membawa naratif baru di dalam jentera kerajaan. Pemufakatan yang ada di antara setiap parti mampu menerapkan identiti nasional yang merupakan satu agenda sehingga melahirkan pemikiran yang berdaya saing. Kesimpulan lain lagi ialah ianya dapat mendominasi kembali geopolitik negara yang sihat dan geoekonomi
dapat diperkasakan agar menjadi harapan rakyat untuk Kerajaan Perikatan Nasional ini terus bekerja untuk rakyat. Dan akhir sekali, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Itulah yang menjadikan Nadi sebagai Nadi Kerajaan PH lah, sebagai pengikat penyatu paduan kerajaan dan rakyat agar negara kembali kepada keadaan makmur, keseimbangan politik dan keharmonian kaum serta hidup di Malaysia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.